Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويرسل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita meneruskan lagi pengajian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung bacaan daripada surah Ad-Duha, iaitu bermula daripada ayat 1 sehinggalah ayat 11. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya. Dan di samping itu kita akan membaca dan membincangkan hukum-hukum tajwid serta makna-makna ayat agar kita dapat memahami dan juga kita dapat beramal ketika dalam sembahyang dan sebagainya. InsyaAllah, sekiranya dah bersedia, maka marilah sama-sama kita terus kepada bacaan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha Wad-duha. Ayat yang pertama, kalau kita lihat dari segi bacaan, yang pentingnya kita lihat pada alif lam. Baik, alif lam di sini, di atas lam itu tidak ada tanda sukun. Sekiranya di atas huruf lam tidak ada tanda sukun, maka dibaca dengan idgham. Idgham ni artinya kita memasukkan huruf yang pertama itu ke dalam huruf yang kedua. Jadi bunyi dia wal-duha. Kalau di atas lam itu ada sukun, maka dia akan bunyi wal. Itu bacaan izhar. Tetapi di sini di atas huruf lam ada tidak ada tanda sukun, maka kita masukkan huruf lam itu ke dalam huruf dad. Jadi bacaan dia adalah idgham. Wad-duha. Kemudian huruf dad pula, makhrajnya di sepanjang tepi lidah kita sentuh pada gigi garham sebelah atas, sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ikut kesesuaian. Kemudian bila kita waqaf pada ha makhrajnya adalah di tengah kerongkong. Jadi kita pastikan bila sebut ha, dia jadi ha pedas. Wad-duha, bukan wad-duha. Kalau ha itu adalah di pangkal kerongkong, tetapi ha di sini adalah ha di tengah kerongkong. Jadi pastikan, bezakan kedudukan makhraj tersebut. Kita ulang semula. Wad-duha. Maksud ayat yang pertama iaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu duha. Itu yang dimaksudkan dengan duha, demi waktu duha. Ayat yang kedua, wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Bagi ayat yang kedua pula, seperti mana ayat yang pertama, kita lihat pada huruf lam. Baik, pada huruf lam di situ dia ada syaddah. Jadi bacaan adalah idgham. Wal-laili. Okey, kita baca dia dengan idgham. Wal-laili. Laili, lay di situ dah jadi hukum lin. Kita baca dia dengan lembut. Kemudian iza saja, huruf zal makhrajnya di hujung lidah, kita letakkan antara gigi atas dan bawah.
Iza, bukan iza. Kalau iza itu huruf zai, jadi huruf zal. Iza saja, bila waqaf kita waqaf dengan dua harkat. Kita ulang semula. Wallaili idza saja. Baik, maksud ayat yang kedua iaitu Allah bersumpah juga wallaili dan malam, idza saja apabila ia sunyi sepi. Jadi kalau kita tengok realitinya malam keadaannya begitu. Okey, bila datangnya malam, bila matahari terbenam, maka keadaan sekitarnya adalah sunyi, sepi dan tenang sekali. Ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik, bagi ayat yang ketiga ini pula, dari segi bacaan, ma wadda'aka, sebutan huruf mim. Mim makhrajnya adalah di bibir. Jadi jangan kita terlampau ma, dia lembutkan sahaja. Ma, jangan ma wadda'aka, ma itu tak apa nak tepat. Jadi mim ini kita lembutkan. Ma wadda'aka, ma wadda'aka. Kemudian ada huruf dal yang berbaris syaddah. Di situ kita tekankan ma wadda'aka rabbuka. Da'aka, huruf ain makhrajnya di tengah kerongkong. Rabbuka wa ma, ada lagi ma, wa ma qala. Huruf qaf makhrajnya di hujung ataupun di pangkal lidah. Huruf qaf ni makhrajnya di bahagian pangkal lidah, berdekatan dengan makhraj kaf. Jadi qaf dan kaf ni makhrajnya di pangkal lidah, sebelah dalam, berdekatan dengan anak tekak. Kemudian la bila waqaf dua harkat. Kita ulang semula. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Masuk ayat yang ketiga iaitu ma wadda'aka, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka, dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan ia tidak membenci. Yakni maksudnya tidak membenci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrikin. Jadi Allah tidak meninggalkan Nabi kesorangan dan Allah tidak membenci Nabi. Seperti mana kaum musyrik menuduh bahawa Allah sudah melupakan Nabi. Ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, bagi ayat yang keempat ini, dari segi bacaan, kita lihat pada huruf lam yang ada sukun dibaca dengan izhar. Kemudian huruf kha tu makhrajnya di hujung kerongkong. Jadi bunyinya di hujung. Walal akhiratu khay. Jadi keluarnya di hujung kerongkong. Khairun, khay di situ dia jadi hukum lin, dibaca dengan lembut. Rullaka di situ dhammatain bertemu huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Jadi bacaannya tu kita dibaca dia tanpa dengung. Kita masukkan terus ke dalam huruf lam. Khairul laka, rullaka. Khairul laka minal ula. Minal, di situ huruf lam yang ada sukun, hukum bacaannya adalah izhar.
minal ula. U di situ dia baca dengan kadar 2 harkat, dan la kita waqaf dengan 2 harkat juga. Cuma diingatkan pada huruf lam yang ada sukun tu jangan kita melantun. Biasanya orang baca walal, walal, ada macam le, walal. Contohnya alham, 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 itu tak kena. Okey, kita izharkan walal a, walal a, walal a. Jangan ada lantun. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, masuk ayat yang keempat ni, iaitu walal akhirah, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu. Khair itu artinya lebih baik, laka bagimu, minal ula, daripada permulaannya. Jadi pengakhiran itu adalah lebih baik daripada permulaannya. Jadi di sini akhirah tu artinya pengakhiran, khairun artinya baik, ula daripada permulaan. Itu kalimah-kalimah untuk kita nak memahami makna-makna ayat ni. Ayat yang kelima, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam ayat yang kelima ini kita bertemu dengan hukum lin pada saufa, dia lembutkan. Yu'ti, huruf ain makhrajnya di tengah kerongkong, yu'tika. Kemudian ti kita panjang 2 harakat, mad asli, dan juga ta tu ditebalkan, yu'tika. Kemudian rabbuka fatarda, huruf ra di situ kita baca dengan tebal, fatarda. Huruf ta tu nipis, huruf ra tu dibaca dengan tebal. Kemudian kita waqaf dengan kadar 2 harakat. Kita ulang semula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baik, maksudnya iaitu walasawfa yu'tika, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu, yu'tika rabbuka, akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, fatarda, sehingga engkau reda, yakni berpuas hati. Ini maksudnya walasawfa yu'tika rabbuka, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, fatarda, sehingga engkau reda, yakni berpuas hati. Ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Baik, dalam ayat yang ke-6 ini kita lihat pada alam yajidka, di atas mim sukun, di atas mim ada sukun, jadi dibaca dengan izhar syafawi. Jadi kita jelaskan bunyi mim tersebut. Yajidka, di situ ada qalqalah sughra, huruf da tu kita lantunkan. Alam yajidka, kita lantunkan. Kemudian yatiman fa, di situ ada hukum ikhfa hakiki. Hukum bacaannya kita dengung 2 harakat. Fa'awa, fa'awa, 2 harakat kita panjangkan. Wa pun 2 harakat kita panjangkan.
Kita ulang semula. Alam yajidka yatiman fa'awa. Baik, maksudnya iaitu alam yajidka yatiman, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu? Fa'awa, lalu ia memberikan perlindungan. Ayat yang ketujuh. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Bagi ayat yang ketujuh, kita lihat pada dhallan tu. Dhallan itu dia menjadi hukum mad lazim kalimi musaqqal. Jadi panjang dia dibaca dengan 6 harkat. Macam mana kita nak kenal mad lazim kalimi musaqqal? Yani mad ini berlaku dalam satu kalimah, itu namanya kalimi. Kemudian musaqqal tu sebab dia ada syaddah selepas huruf mad, maka dinamakannya mad lazim kalimi musaqqal. Jadi kita baca dengan kadar panjang 6 harkat. Kemudian dia ada dengung pada lam fa, di situ dia ada hukum ikhfa haqiqi, dengung dengan kadar 2 harkat. Jadi kita panjang 6 harkat, kemudian kita dengung pula 2 harkat. Fahada, faha, huruf ha itu adalah di bahagian pangkal kerongkong, berdekatan dengan bahagian dada. Faha, bukan faha, faha. Kemudian de waqaf dengan 2 harkat. Kita ulang semula. Wa wajadaka dhallan fahada. Baik, maksudnya iaitu dan didapatinya, wa wajadaka tu maksudnya dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar. Dhallan fahada, lalu ia memberikan hidayah dan petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Wa wajadaka dhallan, di situ dan didapatinya engkau mencari-cari jalan, yakni jalan yang benar. Fahada, lalu Allah memberikan hidayah, petunjuk dengan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Baik, dalam ayat yang ke-8 ini kita lihat pada ailan. Di situ menjadi hukum mad wajib ataupun kita panggilnya mad muttasil. Okay, ailan tu mad muttasil, yakni bacaan dia kalau ikut Imam Hafs, mengikut Tariq Syatibi ini dibaca dengan kadar 4 harkat ke atas. Semua ulama-ulama bahagian qiraat ini membaca mad muttasil ini dengan dipanjangkan lebih daripada 3 harkat sehinggalah 6 harkat. Jadi kalau ikut Tariq Syatibi, bagi Imam Hafs membaca dengan 4 harkat. Jadi kita boleh panjangkan lebih daripada 2 harkat bagi mad muttasil, iaitu hukumnya wajib dibaca dengan kadar melebihi 2 harkat. Fa'aghna, huruf ghin, ghin di sini jangan terlampau tekan. Kalau kita tekan nanti dia jadi
qalqalah. Jadi fa'aghna itu. Kemudian satu lagi tertinggal pada ailan fa, di situ terjadi ataupun ada hukum ikhfa haqiqi. Jadi dibaca dengan dengung dengan kadar 2 harakat. Baik, kita ulang semula. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Maksudnya wa wajadaka ailan, dan didapatinya engkau miskin. Ailan, miskin. Fa'aghna, lalu ia memberikan kekayaan. Ayat yang ke-9. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Huruf lam yang di atasnya ada sukun, jadi dibaca dengan izhar. Fa'ammal yati. Kemudian ada qalqalah pada huruf qaf. Taqhar, huruf qaf itu qalqalah sughra, dan ra itu dibaca dengan tebal. Kita ulang semula. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Maksudnya iaitu فَأَمَّا الْيَتِيمَ, oleh itu adapun anak yatim, فَلَا تَقْهَرْ, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ayat yang ke-10 ini dari segi hukum tajwid lebih kurang seperti ayat 9 tadi. Kemudian ada hukum mad muttasil. Kemudian ada hukum nun yang di atasnya ada sukun, maka dibaca dengan izhar. Kita jelaskan bunyi nun, dan waqaf dengan ra dibaca dengan tebal. Kita ulang balik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Maksud ayat 10 iaitu adapun orang yang meminta, wa ammas sa'ila, yakni meminta bantuan pimpinan, fala tanhar, maka janganlah engkau tengking hati. Sekiranya ada orang yang memerlukan nasihat, maka kita berikanlah nasihat yang terbaik untuknya. Jangan kita menghadik. Ataupun sekiranya ada mereka-mereka yang meminta bantuan dan sebagainya, maka kita berilah dengan hati yang ikhlas. Ayat yang ke-11 dan yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dalam ayat yang ke-11 ini lebih kurang seperti ayat yang sebelum ini, adanya mim yang bersyaddah sudah dijelaskan. Kemudian di sini ada huruf ain. Huruf ain ini makhrajnya di tengah kerongkong. Kemudian bila kita waqaf fahaddith, pastikan kita waqaf dengan lembut. Jangan waqaf dengan bunyi sin. Fahaddis, itu dah silap. Jadi kita lembutkan. Huruf sa ini makhrajnya di hujung lidah, kita letakkan antara gigi atas dan bawah. Fahaddis. Kita ulang semula. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Dan maksudnya iaitu wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, yakni dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Jadi fahaddits tu maksudnya engkau sebut-sebutkan sebagai tanda bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk bacaan daripada ayat 1 sehinggalah ayat 11. Jadi insya-Allah kita akan ulang semula secara beramai-ramai. Kita membaca daripada ayat 1 sehinggalah ayat 11 sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sekian dahulu, semoga ada manfaatnya. Dan insyaAllah kita akan sambung bacaan surah-surah yang lain pula. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.